Hello, Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Kembali lagi kita dalam kelas Bahasa Melayu tahun 1. Kita masih lagi dalam unit 11, kita selamat di sini. Kali ini kita akan lihat tajuk kita waspada, kita selamat. Dan kemahiran yang akan kita pelajari hari ini adalah kemahiran menulis. Jadi, jom kita mulakan. Baiklah murid-murid, cikgu harap anda semua sudah bersedia dengan buku teks Bahasa Melayu tahun 1 dan rujuk halaman 68. Aktiviti kita pada kali ini adalah menulis ayat yang diimlakkan dengan ejaan yang betul. Jadi ada yang bertanya kepada cikgu, apakah yang dimaksudkan dengan imlak? Maknanya ada di antara kamu yang masih kurang faham dengan apa yang dimaksudkan dengan imlak. Okey, ataupun diimlakkan. Jadi di sini cikgu akan terangkan maksud imlak tersebut. Menurut Kamus Dewan, definisi dia adalah perbuatan menyebut perkataan supaya ditulis oleh orang lain, ataupun sesuatu yang dikatakan atau dibaca supaya ditulis oleh orang lain. Maknanya aktiviti tersebut cikgu akan baca, situasinya di sini cikgu akan baca satu perkataan ataupun ayat, dan tugas murid-murid semua kena salin ataupun menulis ayat ataupun perkataan yang cikgu sebut. Itulah maksud imlak. Jadi aktiviti di sini anda akan menulis ayat yang diimlakkan oleh siapa? Cikgu lah. Jadi tugas anda semua menulis ayat yang cikgu baca. Okey, cikgu harap anda semua jelas dengan maksud imlak. Sekarang mari kita lihat buku teks muka surat 68 itu tadi. Kita boleh jumpa petikan ini yang bertajuk kita waspada, kita selamat. Tugas kita sekarang kita kena baca petikan ini bersama-sama. Okey, jom kita mulakan. Ini taman sains sekolah saya. Kita semua perlu menjaga keselamatan diri semasa berada di sini. Jangan bermain di tepi kolam ikan. Kita mungkin akan tergelincir dan jatuh ke dalam kolam. Pokok-pokok yang berduri juga terdapat di sini. Kita mestilah berhati-hati. Duri yang tajam boleh mencederakan kita. Kita juga dilarang bergayut pada dahan pokok. Dahan yang rapuh akan patah. Kita akan terjatuh dan cedera. Oleh itu, awasilah diri dan patuhilah peraturan. Mari kita teliti gambar dan petikan yang terdapat di dalam muka surat 68 ni. Okey, kita diberikan dengan gambar ini. Kita boleh lihat terdapat beberapa papan tanda di sini ataupun label di sini. Dahan rapuh, kolam ikan, awas lantai licin, pokok berduri dan sangkar burung yang berada di belakang ni. Dan jika kita lihat pada petikan ini pula, yang paling jelas di sini ada beberapa ayat yang berwarna merah. Ada beberapa ayat yang berwarna merah. Jadi apakah tugas yang anda kena lakukan di sini? Sekejap lagi cikgu akan terangkan. Tapi sebelum tu mari kita baca ayat yang berwarna merah ini sahaja dulu. Yang pertama, kita semua perlu menjaga keselamatan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan bermain di tepi kolam ikan. Yang ketiga, kita mestilah berhati-hati. Keempat, kita juga dilarang bergayut pada dahan pokok. Kita akan terjatuh dan cedera. Itu yang kelima. Jadi tugas murid-murid, cikgu nak anda semua perhatikan ayat yang berwarna merah ini. Baca berulang kali kelima-lima ayat ini, sebab sekejap lagi cikgu akan imlakkan perkataan ataupun ayat kelima-lima ayat ini, dan anda semua kena tulis di dalam buku latihan masing-masing. Jadi boleh berhentikan sekejap video ini dan cuba baca perkataan ataupun ayat ini berulang kali. Lihat bagaimana nak mengeja dia. Sebab sekejap lagi anda kena menulis tanpa merujuk petikan ini. Okey. Sekarang adakah anda semua sudah membaca ayat-ayat itu tadi? Jadi maknanya anda sudah yakin dengan kemampuan diri untuk menulis ayat yang cikgu imlakkan sebentar lagi, betul tak? Jadi bersedia dengan buku latihan bahasa Melayu masing-masing.
Di macam biasa, tuliskan apa? Tarikh hari ini, ya. Dan tajuk petikan itu tadi adalah kita waspada, kita selamat. Arahan aktivitinya pula menulis ayat yang diimlakkan dengan ejaan yang betul. Jadi anda semua sudah bersedia? Kita mulakan dengan ayat yang pertama. Kali ini tak boleh rujuk buku teks, ya. Tulis berdasarkan apa yang cikgu sebut saja. Anda boleh berhentikan sebentar video ini untuk menulis, ambil masa untuk menulis. Jika sudah yakin, boleh teruskan dengan nombor yang seterusnya. Okey, dah bersedia? Ayat yang pertama adalah kita semua perlu menjaga keselamatan diri. Okey, yang tu ayat yang pertama. Cikgu ulang, kita semua perlu menjaga keselamatan diri. Kali terakhir cikgu ulang perlahan-lahan. Kita semua perlu menjaga keselamatan diri. Jadi, mula menulis sekarang. Ayat yang kedua, jangan bermain di tepi kolam ikan. Cikgu ulang, jangan bermain di tepi kolam ikan. Cikgu ulang untuk kali yang terakhir secara perlahan-lahan. Jangan bermain di tepi kolam ikan. Mula menulis sekarang. Kita teruskan dengan ayat yang ketiga, ialah kita mestilah berhati-hati. Cikgu ulang, kita mestilah berhati-hati. Cikgu ulang untuk kali yang ketiga. Kita mestilah berhati-hati. Cuba tulis. Seterusnya ayat yang keempat, kita juga dilarang bergayut pada dahan pokok. Kita juga dilarang bergayut pada dahan pokok. Cikgu ulang untuk kali yang ketiga secara perlahan-lahan. Kita juga dilarang bergayut pada dahan pokok. Mula menulis sekarang. Akhir sekali, ayat yang kelima, tumpukan perhatian. Kita akan terjatuh dan cedera. Cikgu ulang untuk kali kedua. Kita akan terjatuh dan cedera. Cikgu ulang untuk kali yang terakhir. Kita akan terjatuh dan cedera. Boleh mula menulis sekarang. Baiklah, sempat tak menulis semua ayat yang cikgu imlakkan tadi? Kalau sempat, bagus. Okey, kalau tak sempat, boleh ulang sedikit video ini dan sambung di bahagian mana anda yang tertinggal itu tadi. Jadi, bagi yang sudah tu, mari kita lihat dari ayat pertama sehingga ayat yang kelima. Lihat jawapan anda sama tak dengan yang cikgu tunjukkan di slide sekarang. Jika ada berlaku kesilapan, boleh buat pembetulan dan betulkan ayat yang telah anda tulis itu. Kita lihat ayat yang pertama, iaitu kita semua perlu menjaga keselamatan diri. Dapat tak betul semua ni? Semua ayat ni, semua perkataan dieja dengan betul. Seterusnya, ayat yang kedua adalah jangan bermain di tepi kolam ikan. Pastikan ejaan pun betul, ya. Ayat yang ketiga adalah kita mestilah berhati-hati. Seterusnya, ayat yang keempat, kita juga dilarang bergayut pada dahan pokok. Dan akhir sekali, ayat yang kelima, kita akan terjatuh dan cedera. Inilah 5 ayat yang cikgu imlakkan berdasarkan petikan yang bertajuk kita waspada,
kita selamat. Cikgu harap anda semua dapat menulis kesemua ayat ini dengan betul. Seperti yang cikgu katakan tadi, kalau ada salah tak apa, boleh buat pembetulan di bawahnya. Potong yang salah tu buat semula. Begitulah cara kita belajar macam mana nak menulis ayat dengan betul. Lebih tepat lagi, menulis ayat yang diimlakkan dengan ejaan yang betul. Untuk aktiviti kita yang seterusnya, murid-murid boleh bersedia dengan buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 1 dan rujuk muka surat 74. Anda akan nampak aktiviti 3 di sini, iaitu tulis ayat yang diimlakkan. Jadi lebih kurang sama dengan aktiviti tadi lah, di mana anda kena menulis ayat yang diimlakkan. Jadi ayat mana satu? Sekarang tak ada ayat yang berwarna merah kan? Nanti cikgu akan pilih 3 ayat untuk murid-murid tulis di dalam buku latihan. Tapi sebelum tu, mari kita baca petikan ini bersama-sama. Ingat, perhatikan ejaan dia berdasarkan sebutan yang anda semua baca. Okey, kita mulakan. Murid-murid, ini stor pekerja. Stor ini ialah tempat menyimpan alatan perkebunan. Banyak alat yang berbahaya disimpan di dalam stor ini. Terdapat alatan yang tajam seperti cangkul, kapak, parang, gunting pokok dan tajak. Alatan lain seperti mesin rumput, generator dan gergaji berantai juga disimpan di sini. Selain itu, racun rumpai dan racun serangga turut ada. Jangan sekali-kali menghampiri tempat ini. Kamu semua dilarang masuk ke dalam stor ini. Stor ini ialah kawasan larangan. Tempat ini sangat berbahaya. Jadi murid-murid boleh ulang membaca petikan ini sehingga lancar dan yakin, supaya lepas ini boleh menulis ayat yang cikgu bacakan dengan ejaan yang betul. Okey, jadi bersedia dengan buku latihan masing-masing. Seperti ini. Macam biasa, tulis tarikh. Aktiviti 3, tulis ayat yang diimlakkan. Okey, tulis ayat yang diimlakkan. Jadi kali ini ada 3 ayat yang cikgu akan pilih. Jadi kalau anda semua sudah bersedia, kita mulakan dengan ayat yang pertama. Ini stor pekerja. Cikgu ulang. Ini stor pekerja. Ini stor pekerja. Ayat yang kedua. Banyak alat yang berbahaya disimpan di dalam stor ini. Cikgu ulang. Banyak alat yang berbahaya disimpan di dalam stor ini. Cikgu ulang untuk kali yang ketiga. Banyak alat yang berbahaya disimpan di dalam stor ini. Ayat yang ketiga, ayat yang terakhir. Jangan sekali-kali menghampiri tempat ini. Jangan sekali-kali menghampiri tempat ini. Ulang dengan perlahan. Jangan sekali-kali menghampiri tempat ini. Baiklah, sekarang mari kita semak sama-sama ayat yang cikgu imlakkan itu tadi dengan ayat yang anda tulis. Kita nak lihat betul ke tidak. Okey, kita lihat ayat yang pertama. Apa dia tadi? Ini stor pekerja. Boleh semak. Ini stor pekerja. Inilah cara mengeja dengan betul. Kalau ada kesalahan,
Okey, macam cikgu katakan awal tadi, boleh buat pembetulan di sebelahnya atau di bawah dia. Okey, boleh buat pembetulan. Perbetulkan ayat yang salah itu tadi. Jangan sedih pula kalau salah. Okey, kita teruskan ayat yang kedua. Ingat lagi tak? Ataupun boleh baca tak? Banyak alat yang berbahaya disimpan di dalam store ini. Banyak alat yang berbahaya disimpan di dalam store ini. Bagi yang betul ke semua perkataan di dalam satu ayat ini, memang baguslah, hebatlah. Ya, tahniah. Okey, kita teruskan dengan ayat yang ketiga. Jangan sekali-kali menghampiri tempat ini. Jangan sekali-kali menghampiri tempat ini. Cuba semak ejaan anda, sama tak? Kalau ada kesalahan, macam biasa, buat pembetulan. Boleh tulis semula di bawahnya, tak perlu padam. Buat pembetulan di bahagian bawah ni dengan ejaan yang betul, seperti yang cikgu tunjukkan di sini. Jadi jangan sedih kalau salah. Sebahagian ada proses pembelajaran. Salah tak apa, asalkan kita tahu macam mana nak perbetulkan. Okey, mudah kan? Baiklah murid-murid, itulah saja tadi aktiviti untuk kelas bahasa Melayu kita pada kali ini. Aktiviti itu melibatkan banyak penulisan, betul tak? Penat? Tak apalah, kalau nak pandai kena rajin, betul tak? Jadi kita jumpa lagi di video yang akan datang. Jaga diri. Bye bye.